Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, cikgu doakan supaya kamu sentiasa sihat, cergas, ceria bersama keluarga, duduk rumah elok-elok dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Dah bersedia ke belum? Very good, alhamdulillah. Okey, untuk tajuk hari ini, kita sambung tajuk terakhir sebelum PKP hari itu, iaitu unit 6, tajuk pengukuran. Okey, tajuk pengukuran, kita dah belajar beberapa sub unit actually. So hari ini kita nak fokus pada sub unit isi padu. Dekat unit 6 pengukuran ni hanya ada dua sub unit saja, iaitu luas dan isi padu. So luas kita dah cover, isi padu pun sebahagiannya kita dah cover. Untuk awak ingat balik semua, cikgu nak refresh balik. Okey, dekat bahagian sub unit isi padu kita ada mengukur isi padu, betul? Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya, apa maksud isi padu? Siapa nak jawab? Okey. Betul. Okey, beza antara isi padu dengan luas. Luas ialah besarnya sesuatu kawasan ataupun permukaan. Contoh macam buku teks awak ni. Kita boleh kira dia punya luas. Okey, ni kawasan dan permukaan dia kita boleh kira. Tapi kalau isi padu, boleh kita kira isi padu buku ni? Boleh juga sebenarnya, tapi untuk fahaman yang lebih jelas lagi, isi padu adalah besarnya sesuatu ruang untuk diisi. Very good, cair-cair, gas dan pepejal. Itu beza antara isi padu dengan luas. Jangan tertukar. Luas adalah besarnya sesuatu permukaan ataupun kawasan. Isi padu adalah besarnya sesuatu ruang untuk diisi objek. 3 objek, sama ada pepejal, cair-cair ataupun gas. Okey? Itu maksud isi padu. Istilah isi padu. Cikgu cuma ulangkan balik je supaya awak tak lupa. Okey, dalam sub unit isi padu yang kita tahu ada, kita akan belajar 3 pengukuran. Pengukuran isi padu ketiga ni adalah kotak lohong, cair dan pepejal tidak sekata. Maksudnya kita akan belajar isi padu, mengukur isi padu kotak lohong, iaitu pepejal yang sekata, mengukur isi padu cair dan mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, kita ingat semula, hari tu kita dah belajar mengukur isi padu kotak lohong. Ingat lagi tak kotak lohong ke apa? Alhamdulillah, saya baik ingat. Okey, kotak lohong sama ada kuboid ataupun kubus. Okey, kita boleh ukur dengan cara menggunakan apa? Very good. Menggunakan menggunakan kubus berukuran 1 cm padu. Okey, ingat 1 cm padu. Kalau dalam luas, kita guna kertas petak 1 cm persegi. Yang ni untuk ukur kotak lohong, isi padu kotak lohong, kita boleh gunakan kubus yang lebih kecil, iaitu ukuran 1 cm padu. Okey? Okey, sebagai contoh kuboid ni. Okey, awak boleh nampak. Kuboid ni macam mana cara nak ukur dia? Kita masukkan kubus 1 cm padu ni, penuhkan dalam kuboid yang panjang ni. So, bila kita penuhkan, kita nampak kita perlukan 20 kubus 1 cm padu untuk penuhkan ruang dalam kotak lohong kuboid ni. Okey? Ini bermaksud sekiranya kita menggunakan 20 kubus 1 cm padu, ini bermaksud jumlah isi padu kotak lohong ini ialah, betul, sama 20 cm padu. Sama dengan jumlah kubus ni tadi. Okey, sebab kubus ini, satu kubus dah menunjukkan 1 cm padu dekat ruangan tu. Jadi kalau ada 20 kubus dalam ruangan kuboid ni, maksudnya isi padu kotak lohong kuboid ini adalah 20 cm padu. Itu cara kita nak ukur isi padu kotak lohong menggunakan, kaedah pertama menggunakan kubus 1 cm padu. Okay, ini cuma ingat balik je. Ataupun yang kedua, menggunakan formula
isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Masih ingat tak lagi formula ni? Macam mana kita boleh guna formula ni? Very good. Kita akan boleh guna formula ni apabila kita dapat mengetahui ukuran panjang, lebar dan tinggi sesuatu kubus ataupun kuboid tu. Sesuatu kotak lohong tu lah. Sama ada kotak lohong tu kubus. Kubus adalah kotak lohong yang mempunyai sisi yang sama panjang. Ukuran tinggi, ukuran lebar dengan ukuran panjang dia sama je semua. Contoh kalau tinggi dia bagi 2 cm, maksudnya lebar dia pun 2 cm, panjang dia pun 2 cm. So kita boleh terus darab isi padu kubus 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8 cm padu untuk kubus. Tapi kalau kuboid sisi dia tak sama panjang. Tinggi kemungkinan besar tak sama panjang dengan lebar. Lebar dia pun tak sama panjang dengan panjang kuboid tu sendiri. Okay? Ukuran dia kemungkinan berbeza kuboid sebab dia mempunyai sisi yang berbeza. Berbeza ukurannya. Melainkan kubus berlainan. Tidak seperti kubus. Kubus mempunyai sisi panjang yang sama. Okay? Okay, contohnya. Okay, contoh soalan ni. Kuboid. Dia bagi kuboid. Sebab apa kuboid? Sebab ukuran dia berbeza. Setiap tinggi, panjang dan lebar dia berbeza. Dia dah bagi 3-3. So, kita masukkan sahaja formula. Formula isi padu. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Masukkan. Panjang dia 5 cm. Lebar 2 cm. Tinggi 2 cm. 5 darab 2 darab 2 sama dengan 20 cm padu. Jangan lupa unit ni. Sentimeter darab sentimeter darab sentimeter. Jangan lupa unit untuk isi padu sentimeter padu. Jangan tertinggal nombor 3 kecil kat belakang sentimeter tu Jangan lupa unit piawai untuk isi padu jangan sesekali lupa. Dan jangan sekali tertukar dengan luas. Luas dia punya unit persegi. Belakang dia nombor 2. Tapi kalau isi padu unit dia padu. Nombor 3 kecil dekat belakang. Okay, very good. Okay, seterusnya. Okay, kita dah tahu. Kita dah belajar dulu Yang ni kita cikgu cuma ulang balik je. Okay, siapa yang baru masuk, tutup mikrofon Okay, terima kasih. Okay, ini ukuran isi padu untuk ukur isi padu kotak lohong. Seterusnya, kita belajar apa lagi? Okay, kita dah belajar mengukur isi padu cecair. Macam mana nak ukur isi padu cecair? Macam mana cara dia? Menggunakan alat pengukur piawai. Maksudnya kita boleh ukur cecair dengan apa sahaja alat, tetapi mestilah alat pengukur itu mestilah yang tepat. Maksudnya ada ukuran dia, ada segatan dia. Contoh kita boleh guna bika, kita boleh guna silinder penyukat, kita boleh guna kelalangkon. Kalau dekat rumah kita, kita boleh guna apa? Sebab rumah kita mana ada bika, mana ada silinder penyukat, mana ada kelalangkon kan? So kita boleh guna. Very good. Bagus. Pak Riti juga dah sebut kan. Kita boleh guna botol susu adik awak. Botol susu adik awak ada segat kan? Ada segat berapa mililiter tu. Ataupun very good Khalish. Bagus. Awak punya mak ada tempat nak buat kuih tu kan? Itu cawan sukatan kita panggil. Dia ada dah tulis nombor kat situ ada sukatan. Itu dikira piawai lah sebab dia ada nombor. Dia ada berapa ukuran pada alat tu. Jadi kita boleh ukur isi padu sesuatu bahan ataupun sesuatu cecair tu dengan berkesanlah dengan betul, dengan tepat. Okey. Seterusnya, ketika awak mengukur isi padu cecair, awak mestilah berhati-hati dan mengukur dengan betul. Macam mana awak nak mengukur dengan betul? Ingat tak kita dah belajar apa itu? Kita ada belajar meniskus kan? Siapa ingat lagi meniskus tu apa? Bukan tikus Tikus pula dia. Apa dia meniskus? Siapa ingat lagi? Bukan. Okey, meniskus ni adalah satu. Cuba baca dekat buku teks awak ada. Apa meniskus? Buku teks awak dekat muka surat 89 ada. Kau masuk meniskus? Permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkelok. Berkelok. Okey, awak nampak kat sini kan? Dia macam melengkung tu kan? Kita panggil berkelok. Permukaan cecair di dalam sesuatu bekas dalam keadaan berkelok. Okey, sebenarnya meniskus ni
Itu memang sifat air. Bila dia berada dalam satu bekas, dia memang akan membentuk satu keluk tu. Tapi taklah sejelas sangat Awak kena tengok dengan berhati-hati. Macam mana awak nak tengok paras air ni? Kalau awak tengok kat sini, meniskus ni, dia macam dah lebih daripada 50. Betul tak? Kalau awak tengok yang keluk dia tu. Tapi ingat tak lagi kita dah belajar paras mata kita mesti dekat sama paras dengan bahagian paling bawah meniskus. Kita bukan tengok paras air ni dekat bahagian yang berkeluk tu. Bahagian yang berkeluk kat tepi-tepi dinding silinder penyukat. Bukan yang tu Kita akan tengok bahagian bawah meniskus. Yang ni, yang rata ni. So, jadi kita dapat sama dia punya segatan dia adalah 50 ml. Kalau kita ikutkan yang berkeluk ni lebih tinggi daripada 50 ml. Kalau awak tulis 51 ataupun 52 ml, awak dah salah Sebab bacaan yang paling tepat adalah mata awak mesti sama paras dengan bahagian paling bawah meniskus. Dan awak akan dapat dalam kes ni lah, dalam kes gambar rajah ni 50 ml cecair di dalam silinder penyukat ini. Itu isi padu cecair ni lah. Okey, ingat balik Okey, ni cikgu dah ulang balik. Alright. Okey, seterusnya yang ketiga dalam subunit isi padu kita akan belajar mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata ni bukan kotak lohong Pepejal tidak sekata ni maksudnya dia adalah pepejal yang tiada bacaan. Kita tak dapat nak ukur dia punya keliling dia. Kita dapat nak ukur panjang dia, kita dapat nak ukur tinggi dia, tak dapat nak ukur dia punya lebar sebab permukaan dia tidak sekata. Kejap dia bulat kat sini, kejap atas dia mungkin tak, bentuk dia tak sama. Jadi susah untuk kita guna formula panjang, darat lebar dan tinggi. So kita masukkan pepejal yang susah kita nak ukur dia punya ukuran panjang, lebar, tinggi dia. Kita masukkan dia sebagai pepejal tidak sekata. Macam mana pepejal tidak sekata ni? Yang ni kita belum belajar lagi. So yang ni lah yang kita akan belajar pada hari ni. Okay, baru nak masuk objektif pembelajaran. Bukan dimah je baru ni. Dah berapa minit dah ni? Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ni ialah 6.1 poin. Ini objektif yang terakhir untuk unit 6 pengukuran ni. Menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Okey, ini istilah yang baru untuk awak Kita dah tahu macam mana nak ukur isi padu kotak lohong. Kita dah tahu macam mana nak ukur isi padu cecair. Sekarang kita nak tahu macam mana nak ukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, kalau ikut objektif dia kata ada kaedah sesaran air. Kita ulang. Kaedah. Okey, very good. Kaedah sesaran air. Untuk kriteria kejayaan, saya harap lepas habis kelas ni awak dah boleh tentukan isi padu pepejal yang tidak sekata. Kalau orang kata macam mana nak ukur isi padu mouse ni, contoh. Ini adalah contoh pepejal tidak sekata sebab awak tak boleh nak tengok dia punya panjang, lebar, tinggi dekat mana, betul tak? Dia tak sekata, tak sama. Ataupun minyak kapak cikgu ni. Macam mana? Okey, awak kata ni panjang, ni tinggi, ni lebar. Habis atas ni, kepala ni. Ni apa pula bulatan? So yang ni kiranya pepejal tidak sekata. Macam mana kita nak ukur isi padu pepejal tidak sekata ni? Ingat, isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang boleh diisi gas, pepejal dan cecair. Semua pepejal ada dia punya isi padu. Cuma kita tak tahu macam mana nak ukur isi padu pepejal tidak sekata. Sebab kita tak boleh nak guna formula ataupun kita tak boleh guna kubus 1 cm padu. Okey, jom kita tengok. Okey, tengok buku teks. Buku teks awak muka surat 91 dulu. Okey, buka dulu buku teks. Muka surat 91. Ada tak buku teks? Yang ni. Ada Dah, buka dah? Okey, dekat buku teks muka surat 91 jangan lupa tulis tarikh hari ni. Okey dah? Alright, very good. Okey, cuba baca. Isi padu pepejal tidak sekata. Bagaimanakah isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okey, ini contoh simple kaedah sesaran air. Awak akan ada satu air di dalam satu bekas. Awak masukkan objek. Objek yang awak nak ukur isi padu dia adalah batu dalam kes gambar rajah ni lah. Bila awak masukkan batu, air ni akan meninggi. Air yang tinggi ni lebih daripada bacaan awal air ni. Inilah yang kita panggil air yang tersesar. Maksudnya, air mana datang air ni? Macam mana dia boleh bertambah?
Bila awak masukkan batu, ingat kita sebut tadi, isi padu adalah sesuatu, besarnya sesuatu ruang yang boleh diisi dengan pepejal, cecair ataupun gas. Sekarang ni, dalam bekas ni, sebelum ni hanya ada isi padu, air sahaja, betul tak? Sebab air yang diisi dalam bekas bikar ni. Tapi bila awak masukkan batu dalam ni, kawasan yang ada dekat batu ni, kawasan air yang sebenarnya sebelum ni ada air. Tapi bila awak masukkan batu, batu tu dah ganti kawasan air tu. Jadi air yang kat sini ternaik dekat atas. Kita panggil tersesar. Daripada asal tempat dia macam ni, bila awak masuk batu, batu tu pula dah gantikan kawasan air yang tersesar tadi. Jadi air tu tadi naik ke atas. Itulah yang dipanggil air yang tersesar. Kawasan ni dipenuhi dengan isi padu batu pula. Isi padu pepejal dah. Okey, ni ruang yang dipenuhi oleh pepejal. Pepejal tidak sekata. Jadi, asal air yang kat sini pergi mana? Jadi, air yang tersesar ke atas ni. Dia naik ke atas. Air tak bertambah Air cuma tersesar saja. Sebab digantikan oleh, ruang tu dah diganti oleh batu. Boleh? Faham? Jadi, dia punya ayat yang terakhir adalah isi padu air yang tersesar ni bersamaan dengan isi padu objek. Betul tak? Sebab kawasan ni kan dah diganti dengan batu. Maksudnya sejumlah berapa banyak air yang dah diganti ni, itulah air yang tersesar. Air yang tersesar ni bermaksud itulah isi padu batu ataupun objek yang masuk ke dalam air tu. Boleh? Nampak tak kat sini? Cantik kan? Very beautiful. Cikgu suka betul kan tajuk ni. Okey, air yang tersesar. Okey. Kita tengok dulu ada beberapa kaedah sesaran air. Adakah simple macam ni ataupun macam mana? Okey, sama juga dekat muka surat 91 ni. Okey. Muka surat 91. Bawah tu, kaedah pertama untuk kaedah sesaran air. Yang pertama adalah macam ni Okey, kita tengok. Mula-mula, kita tengok ni dulu. Kita tengok ini dulu. Ini adalah isi padu bacaan isi padu awal. Bacaan isi padu awal. Ingat, kaedah sesaran air ni sebenarnya dia ada dua kaedah. So, ini cikgu terangkan kaedah pertama dulu. Kaedah pertama, kita guna silinder penyukat. Silinder penyukat. Okey. Kita ambil bacaan isi padu awal air ni. Kita masuk dulu air. Contoh kita ambil 20 ml air. So, bacaan isi padu awal adalah 20 ml air. Kita cuma masukkan 20 ml air saja. Lepas tu, kita ambil, contoh kita nak ukur isi padu batu. Kalau ukur isi padu batu, ukur isi padu batu lah. Kalau nak ukur isi padu kunci, boleh? Sebab tu semua adalah pepejal tidak sekata. Kita tak dapat nak ukur panjang, darat lebar, darat tinggi dia. So, dalam gambar rajah ni dia guna objek batu lah. Batu tu diikatkan dengan benang supaya senang kita nak turun dan naikkan batu tu. Bila dimasukkan batu ni, apa yang terjadi? Air tersesar ke atas dan kita dapat bacaan isi padu akhir. Isi padu akhir punya bacaan air ni adalah 30 ml. Nampak? Air ni dah tersesar. Ada air yang tersesar, naik. Jadi isi padu ni semakin tinggi. Betul tak? Jadi macam mana kita nak tahu isi padu batu? Okey, ini formula dia. Untuk mengetahui isi padu batu ataupun isi padu mana-mana objek pepejal tidak sekata ataupun mana-mana objek yang kita gunakan untuk guna kaedah pertama ni, kaedah sesaran yang pertama ni, dia punya formula adalah isi padu objek sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Okey, mana yang tinggi tadi? Isi padu akhir kan? Okey, bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. Bacaan isi padu akhir selepas kita masukkan batu tadi, selepas kita masukkan objek tadi adalah 30 ml. Letak sini, turun sini 30 ml. Tulis kat sini dulu, isi padu batu sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Lepas tu bawah sama dengan ni, awak buat sama dengan yang sama. Tulis yang isi padu akhir, tulis kat sini 30 ml. Bacaan isi padu awal tulis kat sini. Okey, 30 ml tolak 20 ml. 30 tolak 20 sama dengan berapa? Buatlah bentuk lazim kalau awak tak ingat macam mana nak tolak. 30 tolak 20. 0 tolak 0, 0. 3 tolak 2, 1. Jadi, sama dengan 10. Jangan lupa unit. Unit dia mililiter. 10 ml. Ini adalah
bacaan. Ini adalah jumlah isi padu apa? Isi padu apa? Air ke apa? Isi padu batu ni tadi. Isi padu batu 10 mililiter. Jadi air yang sebenar adalah 20 mililiter. Memang betul lah. Bila kita masukkan batu, batu tu punya isi padu sebenarnya adalah 10 mililiter. Sebab tu bila masukkan batu, 20 tambah 10 mililiter batu, jadi bacaan isi padu akhir kita jadi 30. Sebab tu bila nak tahu balik isi padu batu, kita tolakkan bacaan isi padu akhir, tolak bacaan isi padu awal. Ini formula untuk kaedah pertama, kaedah sasaran air yang pertama. Ingat, isi padu objek pepejar tidak sekata tadi tu sama dengan bacaan isi padu akhir, tolakkan dengan bacaan isi padu awal. Awak akan dapat isi padu objek ataupun pepejar yang tidak sekata tadi. Okey dah. Okey. Seterusnya. Okey, macam ni cikgu nak padam balik. Okey, seterusnya dekat bawah buku teks muka surat 91 tu ada kaedah 2. Kita masuk kaedah 2. Okey, ni kaedah 2 sama juga kaedah sasaran air untuk mengukur isi padu pepejar tidak sekata. Tapi ni cara yang kedua. Cara yang kedua kita guna, tadi kita guna silinder penyukat saja, betul tak? Yang ni kita guna tin Eureka. Sebut? Okey, very good. Tin Eureka. Okey, tin Eureka ni tak adalah dekat rumah awak kan? Kalau ada memang amazing. Very good. Rumah cikgu tak adalah tin Eureka ni. Okey. Tin Eureka ni macam ni bentuk dia. Dia bentuk macam tin dan dia ada moncong untuk keluar air daripada bahagian tepi dia. Dia tak ada penyukat kat sini. Tin Eureka tak ada sukatan. Tapi macam mana kita nak buat kaedah sasaran air ni? Menggunakan kaedah yang kedua. Menggunakan tin Eureka. Okey, tengok. Formula dia adalah isi padu air yang tersesat adalah isi padu batu. Kat mana kita nak cari isi padu air yang tersesat ni? Sebab dia tak ada sukatan, betul tak? Kat sini, untuk kaedah 2, kita bukan hanya guna tin Eureka, kita juga guna silinder penyukat yang ni. Okey, macam mana kita nak set up eksperimen ni? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kenapa kita guna tin Eureka? Awak kena ingat, silinder penyukat awak kecil je. Walaupun yang ada paling besar pun, kalau macam contoh mouse ni, tak dapat nak masuk. Macam ni kita nak ukur isi padu mouse ni sebab pepejal ni, walaupun dia pepejal tidak sekata, tapi saiz dia adalah lebih besar. Mungkin tak muat untuk masuk dalam silinder penyukat kalau kita guna kaedah pertama tadi, betul tak? Jadi bila kita pakai tin Eureka ni besar. Kita boleh masukkan pepejal tidak sekata yang lebih besar saiz dia, mengukur menggunakan kaedah sasaran air dengan cara kaedah yang kedua. Kita pakai tin Eureka. Okey. Macam mana nak set up? Mula-mula kita kena, sekejap cikgu buang dulu conteng tadi. Okey, mula-mula kita kena letakkan paras air betul-betul atas. Jangan sampai air tu terkeluar daripada corong ni. Betul-betul penuhkan air ni betul-betul sampai laluan nak keluar ni. Sampai air tak boleh nak keluar dah. Jangan letak bawah. Letak bawah kita tak dapat nak buat, nak ukur isi padu pepejal tidak sekata tu. Kalau kita letak air bawah. Sebab nanti air akan naik macam tu je. Okey, kita betul-betul letak air dekat paras ni. Lepas tu kita letak silinder penyukat dekat bawah dia untuk tadah mana-mana air tersesar. Okey, macam mana air tersesar tu? Air tersesar, tadi cikgu cakap air tersesar akan naik ke atas kan? Okey, bila dia naik ke atas ni, Allah nak panas cikgu pun. Sekejap. Okey, bila air yang tersesar ni naik ke atas, dia akan terkeluar sebab dia corong kat tin Eureka ni, betul tak? Ada lubang kat sini kan? So, dia akan terkeluar dan masuk ke dalam silinder penyukat. Yang kita tadah ni mesti ada sukatan lah. Ada unit piawai dia. Alat-alat pengukur yang piawai. Yang ada sukatan supaya kita boleh tahu berapa jumlah isi padu yang tersesar ni. Jadi, bila kita masukkan batu macam ni, so air akan naik dan tersesar keluar dekat silinder penyukat. Berapa jumlah isi padu air yang dekat sini, maksudnya air yang tersesar, itulah jumlah isi padu objek tersebut. Isi padu air yang tersesar. Kalau isi padu air tersesar ni 20 ml kat sini, maksudnya itulah isi padu batu. 20 ml juga. Okey, boleh? Faham? Faham tak? Okey, kalau tak faham tak apa.
Jangan risau, cikgu akan explain mengikut video. Okey, sekejap cikgu padam semua dulu. Okey, cikgu tunjukkan video kejap lagi. Nanti awak akan lebih faham. Video ni awak boleh tengok dekat YouTube je pun ada. Okey. Okey, jom tengok video ni untuk lagi faham Jeff dan Eddie berjalan di taman. Jeff mengutip seketul batu dan menunjukkannya kepada Eddie. Jeff memberitahu Eddie, batu yang dipegangnya mempunyai bentuk tidak sekata. Ia adalah pepejal tidak sekata. Dia ingin mencari isi padu pepejal tidak sekata ini. Kaedah paling mudah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata adalah melalui kaedah sesaran air. Isi silinder penyukat dengan sedikit air. Kemudian, rekodkan paras awal air. Seterusnya, perlahan-lahan masukkan objek tidak sekata ke dalam silinder penyukat. Rekodkan paras akhir air di dalam silinder penyukat. Perbezaan antara paras akhir dan paras awal air di dalam silinder penyukat ialah isi padu batu. Dalam contoh ini, isi padu batu ialah 20 ml. Satu cara lain untuk mengukur isi padu objek tidak sekata yang besar adalah dengan menggunakan tin Eureka. Tambahkan air ke dalam tin Eureka sehingga air hampir melimpah. Kemudian, letakkan silinder penyukat di bawah muncung tin. Perlahan-lahan, masukkan objek ke dalam tin. Kumpulkan air yang tersesat dan tentukan isi padu batu. Dalam contoh ini, isi padu batu sama dengan isi padu air yang disesarkan dan ia bersamaan dengan 100 ml. Okey, itu dia. Okey, sekarang awak dah lagi faham kan? Video tu dah menunjukkan macam mana cara kaedah sesaran air yang pertama menggunakan silinder penyukat dan kaedah sesaran air yang kedua menggunakan tin Eureka. Okey, sekarang cuba awak buka buku teks muka surat 94. Ada soalan kat situ kan? Okey, cuba try kita jawab sama-sama. Buku teks muka surat 94. Soalan nombor 4. Ada dua soalan. Kita pergi soalan yang pertama dulu. Soalan yang ada silinder penyukat ni. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Berapa isi padu awal air dalam gambar rajah? Okey, very good. 30 mili 30 ml yang ni kan isi padu awal dia.
Okey. Berapa isi padu akhir? Selepas dimasukkan batu, berapa isi padu akhir pula? Naik. Isi padu dia naik menjadi 40 ml. Maksudnya kat sini adalah kawasan air yang tersesar. Betul tak? Ni air yang tersesar. Air tersesar. Okey. Dia dah makin tinggi. Okey, apa formula dekat kaedah pertama ni? Ingat tak formula dia apa? Isi padu objek sama dengan isi padu akhir tolak isi padu awal. Tolakkan dia supaya kita nak dapat isi padu objek. Okey, 40 ml isi padu akhir letak, tolak dengan isi padu awal 30 ml. So jadi jumlah isi padu objek adalah 10 ml. Ini adalah isi padu siapa? Objek. Apa objeknya? Batu tadi. Inilah isi padu batu. Isi padu pepejal tidak sekata tadi, iaitu 10 ml. Okey, seterusnya. Sekejap cikgu padam Okey, next. Okey, soalan nombor 2. Berapa isi padu objek? Berapa isi padu objek? Tengok air yang tersesar. Apa air yang tersesar dia? Kat mana? Air yang dah keluar ni. Air yang dah keluar bila masuk batu. Ini dia punya air yang tersesar. Dekat sini dia tunjukkan dia berapa? 30 ml. Betul ke? Apa formula kalau kita guna tin Eureka? Formula dia adalah isi padu objek sama dengan air yang tersesar. Isi padu air yang tersesar pada silinder penyukat. Jadi, isi padu air yang tersesar pada silinder penyukat adalah 30 ml. Maksudnya, isi padu batu ni adalah 30 ml. Okay, very good. Okay, itu saja. Alhamdulillah, kita dah selesai unit 6 pengukuran. Subtopik yang terakhir adalah mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, sampai sini dulu kita punya kelas. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan hari Rabu. Okey, jaga diri masing-masing. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu. Okey, sama-sama. Okey, take care to each other. Stay healthy, stay safe. Okey. Banyakkan baca doa supaya mudah-mudahan kita, negara kita dan satu bumi ni terhindar daripada hilang wabak COVID-19 ni daripada bumi kita, insya-Allah. Dan doakan supaya kita cepat-cepat dapat masuk sekolah, dapat belajar seperti biasa. Amin, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum.